Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi, selamat petang ataupun selamat malam sekiranya anda menonton video ini pada waktu malam. Perkenalkan, saya Sedin. Sedin akan membawa anda ke satu dunia untuk memahami dan menelusuri bagaimanakah dokumen halal assurance system dapat dilengkapkan. Hari ini kita akan belajar comprehensive guideline untuk menentukan deskripsi produk-produk halal. Pertama, mari kita tengok apakah yang anda akan belajar learning outcome untuk hari ini. Mari kita lihat. Baiklah, hari ini anda akan memahami bagaimanakah komponen-komponen halal produk ataupun halal services dilaksanakan dan apakah elemen-elemen yang perlu ada pada dokumen halal assurance system anda. Mari kita mulakan. Baiklah, yang pertama, anda perlu tahu mengenai produk dan servis anda adalah nama. Setiap produk dan servis pasti ada namanya yang tersendiri. Mengikut regulation dan peraturan, anda perlu meletakkan nama produk atau servis anda melambangkan sifat sebenar produk tersebut. Sebagai contoh, sekiranya anda buat air teh, produk anda perlulah dikaitkan dengan nama teh. Tidak boleh letak kopi. Tidak tepat dengan produk di dalamnya. Mesti melambangkan produk apa yang berada di dalam packaging anda. Oleh itu, mari kita sama-sama buat latihan kerana ramai yang terkeliru antara jenama dan juga nama produk. Mari kita lihat adakah anda akan terpedaya. Jom kita cuba. Let's try. Macam kenal produk ni. Tapi soalannya, apakah nama produk ni? Meringgol kah? Yogurt kah? Ataupun low fat? Kalau anda peserta yang sejati, anda boleh kenal apakah nama produk ini. Saya bagi masa 10 saat untuk anda berfikir. Kita mulakan sekarang. Okey, jawapannya adalah yogurt. Dah faham sekarang? Mari kita teruskan ke bahagian yang seterusnya. Elemen kedua, anda perlu kena pasti juga apakah jenama produk ataupun servis anda. Seperti yang saya bagi tahu sebentar tadi, kita mudah terkeliru, mudah tertukar dengan nama produk. Jadi, kita kena pasti apakah nama produk-produk tersebut. Jom kita cuba. Let's try. Soalan sama nampaknya. Tak apa, kita cuba juga. Apakah jenama ataupun brand bagi produk ini? Adakah Meringgol? Adakah yogurt? Adakah low fat? 10 saat dari sekarang. Okey, lain tidak bukan, jenamanya adalah Meringgol. Boring lah soalan sama. Okey, jom kita cuba yang lain pula. Soalan lain pula. Jadi, kenal produk ni kan? Okey, apakah jenama bagi produk ini? Lembu, burger ataupun ramli? Kita cuba. Kena pasti jenama 10 saat dari sekarang. Okey, siap? Mari kita tengok jawapannya. Ramli. Ini adalah jenama bagi produk burger ini. Okey, baiklah. Ini adalah komponen yang kedua anda perlu tahu. Saya harap anda faham melalui latihan yang kita buat bersama-sama ini. Jom kita teruskan ke elemen seterusnya. Komponen yang ketiga, product types. Anda kena tahu jenis perkhidmatan ataupun produk anda. Mari kita tengok apakah jenis produk halal dan services yang anda perlu melengkapkan dalam halal assurance system. Pertama, kategori produk.
produk anda perlulah ketahui bagaimanakah proses pembuatannya, dan anda kena ambil tahu dari sudut biological, daripada sudut fizikal dan chemical dalam penghasilan produk tersebut. Jangan satu pun terlepas, kerana mungkin ada mana-mana ciri elemen-elemen ramuan di dalam produk ini mungkin mengandungi barang-barang yang tidak halal. Itu yang ingin kita elakkan. Itulah pentingnya kita kena tahu apakah ingredient ramuan, siapakah pembekal bagi produk yang kita hasilkan. Untuk servis halal pula, anda juga kena tahu secara detail dan lengkap bagaimanakah proses kerja dilaksanakan bagi perkhidmatan anda. Oleh itu, kita tidak mahu sebarang kontaminasi ataupun interaction kontak dengan produk-produk yang tidak halal ataupun najis yang boleh menjejaskan status halal servis kita. Sebagai contoh, sekiranya anda membuat perkhidmatan penghantaran ataupun logistik, produk-produk yang halal tidak boleh disimpan bersama dengan produk yang halal. Takut nanti jadi tak halal pula produk kita itu. Oleh itu, jaga-jaga ya. Sorry, ada benda kejar tadi. Tak apa, kita teruskan dengan komponen keempat, iaitu technical characteristic. Untuk technical characteristic halal assurance system, kita juga perlu ambil kira untuk dua komponen, iaitu untuk produk halal dan juga untuk produk services. Jom kita tengok. Baiklah, untuk halal produk, kita perlu memastikan produk yang kita hasilkan, kita tahu apakah ramuan yang digunakan, siapakah pembekalnya, dan adakah pembekal-pembekal ini mempunyai sijil halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Bagaimana pula untuk perkhidmatan? Untuk services, kita perlu memastikan definisi servis tersebut dinyatakan di dalam dokumen halal assurance system supaya maklumat ini jelas daripada awal sehingga ke akhir perkhidmatan. Okey, kita teruskan dengan elemen kelima, iaitu storage and temporary holding area untuk halal produk. Apakah yang dimaksudkan ini? Kita tengok sama-sama. Jom. Seterusnya, untuk elemen ini kita perlu memastikan kita tahu apakah jenis storage, jenis tempat penyimpanan yang kita gunakan. Selain itu, kita juga perlu mengetahui bagaimanakah keadaan untuk penyimpanan itu dilaksanakan. Sebagai contoh, sekiranya tempat simpanan sedia beku, perlukan suhu negatif 18 darjah Celsius yang sesuai dengan tempat penyimpanan tersebut. Dan yang ketiga, kita perlu memastikan setiap proses kita ini kita mampu untuk mengawalnya. Sekiranya penyimpanan ini dapat dikawal dengan baik menggunakan keadaan yang sesuai dan jenis yang kita nyatakan, maka untuk halal assurance system kita, dokumennya akan lengkap. Elemen yang keenam, iaitu packaging material, design dan packaging size untuk halal produk. Kita terangkan dan kita lihat sama-sama juga kali ini. Seterusnya bang, kita kena tengok untuk elemen ini. Pertama sekali bang, kena tengok packaging material dia bang. Abang nak buat packaging untuk produk abang tu daripada apa? Abang nak guna plastik ke? Abang nak guna besi buat can? Ataupun abang nak guna kertas ke nak buat jadi packaging bang? Mungkin ada packaging yang mahal, ada packaging yang murah. Perlu dinyatakan di dalam dokumen halal assurance system bang. Kalau kita gunakan plastik, kita kena tentukan plastik tu HDPE ke, PP ke, PVC ke ataupun sebagainya bang. Yang ni saya tak payah cerita abang pandai bang, tapi saya sebut jugalah bang. Packaging size kenalah kita nyatakan juga, kita kena ukur bang. Ambil pembaris tu ukur bang. Panjang, tinggi, panjang, lebar semua kita ukur bang. Itu kita panggil dimensi produk, dimensi packaging. Kita kena nyatakan untuk satu jenis produk mestinya ada saiz yang seragam bang. Tak boleh letak saiz lain-lain, nanti rugi bang. Ini saya tahu abang suka sangat bang. Ini kita perlu letakkan design kita, awak macam mana kita punya design untuk packaging kita macam mana bang. Label letak di mana bang. Perlu kita lukis dan kita masukkan dalam dokumen. Nak lukis tangan pun boleh, tapi lagi cantik guna komputer lah bang. Banyak software sekarang.
Elemen ketujuh, kita akan tengok jangka hayat ataupun kita panggil shelf life untuk produk halal. Kita teruskan, ada boleh kejar lagi tu. Seterusnya tuan dan puan, kita pertama sekali meletakkan bagaimana definisi karakteristik untuk produk itu kita katakan rosak. Bagaimanakah end of shelf life-nya? Sekiranya hari ini kita letakkan produk itu masih elok, tetapi lagi 2-3 hari, lagi seminggu, lagi sebulan, mungkin ia akan rosak. Bagaimanakah definisi kerosakan untuk produk kita itu? Sekiranya kita tidak tahu keadaan rosak produk kita itu, maka bagaimana kita nak tahu end of shelf life dia tuan dan puan? Seterusnya, kita tengok bagaimana kita perlu mencari apakah faktor yang dapat membuatkan produk ini rosak. Sebagai contoh, sekiranya faktor ini adalah bakteria yang telah membiak berbilion-bilion banyaknya, boleh merosakkan produk kita. Itu antara faktor yang kita perlu letakkan. Seterusnya, kita perlu memastikan keselamatan dan juga action telah diambil untuk mencegah sebarang bentuk kerosakan ini daripada berlaku. Perlu dilakukan proses pengawitan, perlu juga diletakkan packaging dan sebagainya untuk memastikan jangka hayat produk kita hari ini sampai hari esok kekal berkualiti. Okey, rasa dah tak ada kena kejar lah. Okey, kita teruskan ke elemen yang ke-8, iaitu di manakah produk halal kita ingin kita pasarkan. Mari kita tengok di mana boleh kita jual produk halal kita. Seterusnya kau nak kawak-kawak, kita kena tahu kat mana kita nak jual produk kita ni. Nak jual kat hospital ke? Nak jual kat supermarket ke? Nak jual dekat kedai-kedai? Kau tak down. Down kau bekerja. So, kita kena tentukan. Awak kena rancang. Awak nak jual produk awak kat mana? Nak jual produk adakah di kedai supermarket? Kalau persesuaian awak jual lah. Kau ni kerja ladang, kau tak kisah. Seterusnya, kalau awak jual produk berdasarkan kesihatan, boleh bagi kesan yang manfaat yang bagus untuk kesihatan orang ramai, awak jual lah di farmasi dan sebagainya. So, kita kena letakkan dalam dokumen halal assurance system tu, awak nak letak di mana produk awak tu. Awak nak letak di kedai-kedai tu, awak nyatakan dalam tu, tulis siap-siap dalam tu, barulah lengkap gini awak punya dokumen. Elemen yang ke-9, elemen traceability. Bagaimana kita ingin kesan semula produk halal kita. Untuk traceability ini, kita perlu kena pasti produk kita bagaimanakah prosedur kebolehkesanan ataupun traceability untuk kita pastikan satu hari nanti sekiranya ada produk yang bermasalah, ada komplain, ada masalah yang mengancam keselamatan masyarakat, dengan cara menggunakan kaedah pertama, kenal pasti batch code. Setiap produk yang kita hasilkan perlulah mempunyai batch code-nya yang tersendiri supaya sekiranya produk batch tersebut ada masalah, dapat kita kumpul dan panggil balik untuk kita halang daripada penjualan produk tersebut yang boleh mengancam keselamatan masyarakat. Seterusnya, setelah kita panggil balik, traceability dokumen perlu dinyatakan secara jelas bagaimanakah prosedur dan apakah dokumen-dokumen yang terlibat. Dokumen-dokumen rekod-rekod yang digunakan suatu penghasilan daripada penerimaan bahan mentah sehinggalah dijadikan produk, dipacking dan dihantar. Segala rekod itu perlu dikumpulkan supaya ia dapat memberi satu gambaran yang jelas, dan prosedur cara mengambil kebolehkesanan ini perlu dinyatakan secara terang dan jelas di dalam dokumen halal eksekutif kita. Inilah dia komponen-komponen yang anda perlu tahu di dalam menyediakan dokumen halal assurance system. Oleh itu, mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap Muslim. Kita akhirkan dulu video lecture kita di sini. Sedih minta diri dulu. Kita jumpa lain kali.